Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala Sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilm وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk kita berada pada malam ini dalam majlis ilmu. Sama-sama kita melihat kepada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita dah berada pada babun nikah, fasal berkaitan dengan talak. Kita berhenti pada muka yang ke 157. Wa idza qala lahu la tu'tihi, situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, wa idza qala lahu la tu'tihi illa fi yaumi kadza fayutalliqu fil yaumil ladzi ayyanahu aw ba'dahu la qablahu thumma in qasada at-taqyid bi yaumin talaqa fihi la ba'dahu. Bila suami mengatakan kepada wakil, tolak jangan kamu berikan kecuali pada hari segini, hari ni, hari tertentu, maka sang wakil bisa memberikan tolak pada hari yang ditentukan, tolak pada hari yang ditentukan atau sesudahnya, bukan waktu sebelumnya. Kemudian jika suami bermaksud membatasi pada suatu hari tertentu, maka wakil bisa mentolakkan pada hari itu sahaja, tidak bisa pada hari sesudahnya. Masuk pada masalah baru berkaitan dengan masih lagi bab kita panggil taukilut talaq, mewakilkan pihak orang lain untuk tolak, orang lain yang kita beri kuasa untuk tolak bagi pihak kita. Qala al-muallif rahimahullah, wa idza qala lahu la tu'tihi illa fi yaumi kadza. Apabila seseorang, qala zauj, suami berkata kepada wakil, dia kata apa? La tu'tihi illa fi yaumi kadza, jangan kamu berikan tolak tadi, jangan jatuhkan tolak tadi, illa fi yaumi kadza, kecuali pada hari begiam-begiam. Contoh hari Jumaat ke apa, jangan tolak kecuali pada hari Jumaat, jangan tolak lagi sehingga hari Jumaat, gitu. Jangan kamu beri kecuali pada hari Jumaat. Maka fayutalliqu fil yaumil ladzi ayyanahu, maka boleh wakil mentolakkan pada hari yang ditentukan suami akan hari itu, au ba'dahu, atau selepas hari tersebut, la qablahu, tidak sebelumnya. Tok lelaki khabar kepada wakil,
wakil dia, khabar ke saing dia ke, ayah tok tua dia ke, tolaklah bini saya, dia khabar tolak bini dia jenak tu pada hari Jumaat. Jadi nak kena berlaku tolak tu sah, dia kena tolak pada hari tersebut atau lepas hari tu. Tak boleh sebelum hari Jumaat, dia tak boleh tolak lagi. Nampak tak? Dia tak boleh tolak lagi sebelum hari yang telah ditentukan. Selepas tu tak apa. Sebab apa? Sebab bila dah masuk tu, kira masuklah waktu dia. Bila masuk waktu tu, mana-mana lepas pada tu boleh. Sebelum tak boleh, sebab belum lagi masuk hari yang ditentukan. Okey. Itu kalau dia sebut secara umum gitu. Thumma in qasadat taqyida biyaumin talaqa fihi la ba'dahu. Kemudian jika suami mengqasadkan, mengikat pada hari tertentu, yaumin ay yaumin muayyani, suami memang nak berlaku tolak hari Jumaat sahaja. Dah, dia kata mu tolak pada hari Jumaat aje. Dia ikatkan, dia takyidkan pada hari Jumaat, hari tertentu. Contohlah tu hari Jumaat, hari lain ikutlah. Maka ketika itu talaqa fihi, hendaklah wakil mentolakkan pada hari itu sahaja, la ba'dahu, tak boleh hari lain. Lepas pada tu tak boleh. Sebelum lain memang tak boleh, sepakat. Tapi kalau suami mengikat dengan hari tertentu semata-mata tu, kalau lepas tu pun tak sah juga, dia kena tolak hari tu sahaja. Jadi ada dua masalah tu. Masalah kalau dia sebut hari tertentu tanpa dia qasadkan hari tertentu, hak tu saja. Maksudnya jangan tolak sehingga hari Jumaat. Maknanya Jumaat lepas tu boleh lagi. Tapi kalau kata tolak hari Jumaat sahaja, maknanya tak boleh hari lain. Kalau dia tolak lepas tu tidak sah. Tak jadi, tak berlaku. Okey. Habis. Walau qala laha ay zaujati al-mukallafati munajjazan talliqi nafsaki in syi'ti fahuwa tamlikun lit-talaqi la tawkilun bidzalika. Katanya, apabila kepada isterinya yang mukallaf, suami mengatakan dengan munajjaz, yakni tidak digantung pada suatu kejadian, tolak langsung ni, bukan tolak ta'liq ni, tolak langsung ni, munajjaz. Dia kata apa? Tolaklah dirimu sendiri jika engkau bermaksud, jika engkau nak, maka adalah memilikkan tolak, bukan mewakilkan pentolakan. Okey. Tengok. Dia kata gini. Sekarang ini pada masalah, masuk dah pada masalah tafwid. Tafwid tolak. Tafwid ni makna serah hak tolak, tak diwakil. Wakil. Wakil pada pihak lain. Wakil mentolakkan isterinya. Siapa? Suami mewakilkan orang lain mentolakkan isteri. Tafwid ni dia serah hak tolak kepada isteri. Mana isteri itu sendiri berhak untuk mentolakkan diri dia. Rupanya ada dalam hukum. Apa tak? Jadi di situ ni kadang-kadang yang jadi masalah dalam masyarakat ini, apabila perempuan tidak tahu hak dia, iaitu berlaku kezaliman itu. Berlaku masalah dizalimi atau tidak mendapat hak. Padahal hak dalam agama dah sedia dah. Lepas tu mula tuduh agama ni belah ke orang lelaki, memihak kepada orang lelaki saja, tidak menjaga wanita dan hak asasi wanita. Padahal orang Islam dah mula-mula yang menjaga hak asasi manusia, hak asasi wanita ni orang Islam lah. Orang Islam lah. Orang puan boleh duduk saja-saja dah. Tak perlu susah payah. Yang kena cari nafkah ialah suami. Hak hukum asal dia tu. Hukum asal apabila seseorang tu tahu tanggungjawab masing-masing.
Tapi apabila masing-masing tidak ikut apa aturan tu, jadi susunan kekeluargaan tu jadi tak betul, dan dia akan menjejahkan masyarakat. Lahir masyarakat yang tidak mengikut pada apa susunan yang Allah Ta'ala tetapkan. Dalam masalah ni, Islam lah yang paling banyak menjaga hak asasi, hak wanita. Hak wanita, dia tak bagi orang buat benda-benda yang tak patut kepada wanita. Wanita itu kena dilayan dengan baik. Nampak tak? Dilayan dengan baik. Syaqiqur rajul. Syaqiq ni mana saudara. Wanita ni saudara, teman lelaki. Ia bukan hamba kepada lelaki, bukan orang gaji, dan lain-lain lagi. Jadi di sini dia kata, kalaulah berkata, jadi ada satu namanya tafwid. Tafwid ni makna orang lelaki memberi hak kepada isteri untuk mentolakkan diri dia. Tapi kena orang lelaki sebut lah. Ada pun tolak tu tak boleh. Saya nak tolak diri saya. Raja saya tak. Lelaki tak benar izin, tak boleh. Okey. Walau qala laha, kalau berkata suami kepada isteri, ai az-zaujatil mukallafati, isteri yang mukallaf. Tengok syarat. Siapa yang berhak menolak dirinya ialah perempuan yang mukallaf. Kalau budak kecil atau perempuan gila tak boleh. Munajjazan, hal keadaan serah tafwid itu secara langsung, bukan taklid. Sebab taklid hukum dia lain. Maknanya kalau taklid ke mana? Kalau bola menang, maka aku serahkan hak tolak kepada dirimu. Tak boleh. Sebab dia ada taklid situ. Ni munajjah ni langsung. Mu tolaklah dirimu kalau kamu nak. Aku serahkan hak tolak kepada kamu. Dia tak boleh taklid. Taklid hukum lain. Ni sekarang ni bincang tentang kalau tafwid serah tolak itu suami beri kepada isteri. Dia kata apa? Talliqi nafsaki, tolaklah kamu akan diri kamu. Talliqi anti nafsaki, akan diri kamu. In syi'ti, jika kamu nak. In syi'ti tu bukan qaid makna tak qaid. In syi'ti tu kena tak belakang. Kalau tak depan jadi taklid. In syi'ti talliqi nafsik, dia akan jadi masalah taklid. Dia tak jadi masalah tafwid ni. Bila taklid ni tak jadilah, hukumnya tidak jadi. Jadi talliqi nafsaki, tolaklah diri kamu. In syi'ti, jika kamu nak. Fahuwa tamlikun, maka hukumnya tamlik. Tamlik, makna pemilikan. Jadi panggil tafwid jugalah. Tamlik tolak maksudnya pemilikan. Lit talaqi, pemilikan tolak. Makna isteri ada hak untuk tolak diri dia. Nampak tak? Baru tahu orang puang. Dia boleh tolak gitulah. Suruh beri, suami beri hak tolak pada diri dia. La taukil, bukan perwakilan. Bukan perwakilan. La taukilun bidzalik, bukan perwakilan dengan hak, dengan tolak. Habis titik situ. Itu qaul mu'tamad. Wa buhitha anna minhu qawluhu, anna minhu qawlahu. Qawla jadi isi anna muakhar. Wa buhitha anna minhu qawlahu, dan dibahaskan bahawa termasuk daripada tafwid juga ialah perkataan suami, talliqi, tolaklah. Talliqini gitu. Talliqini. Talliqini. Sebut gitu tak? La taukilun bidzalik. Dak baca gini. Kita baca sini dulu. Wa bihitha anna minhu qawlahu talliqini faqalat anti taliqun thalathan lakinnahu kinayatun fa inna wat tafwidha ilaiha tuliqat wa illa fala. Ada dibahaskan bahawa termasuk juga memilikkan tolak, iaitu ucapan suami, tolaklah aku, lalu mengatakan engkau tertolak 3. Tetapi ini adalah kinayah, kinayah penyerahan dari suami dan kinayah tolak dari isteri.
maka jika suami berniat menyerahkan kepada isteri adalah bisa jatuh talaknya. Kalau tidak, maka tidak jatuh. Ni masalah pelik-pelik belaka ni. Cari kerjaan belaka ni. Apa dia? Hak ni pula dia kata dibahaskan wa buhitha. Makna perkara ini perkara perbahasan di kalangan ashab Syafi'i. Nas tak ada lah. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah dia bahas. Macam mana? Sebab nas daripada Imam Syafi'i sendiri tak ada, maka dibahaskan. Wa buhitha, dan diperbahaskan anna minhu, bahawa termasuk daripada tafwid talak, penyerahan talak, qaulahu, perkataan suami, talliqini, talaklah engkau akan diri aku. Sekarang ni siapa talak ni? Yang talak tu ialah asal suami talak isteri. Sekarang suami nak serah ke isteri hak talak. Jadi siapa yang kena talak? Isteri lah. Tiba-tiba dia kata, tolaklah kamu diri aku. Jadi dia serah hak tolak kepada isteri untuk mentolakkan suami. Patutnya isteri mentolakkan diri dia. Nampak tak? Mahal tolak tu diri perempuan kan. Sekarang ni suami kata, aku serah hak tolak kepada kamu untuk mu tolak aku. Mu tolak aku. Jadi hak kena tolak lelaki pula tu. Itu berlaku perbahasan tu. Apa hukum? Dia kata talliqini, tolaklah kamu akan aku. Faqalat, maka berkata isteri, berkata isteri, si kata apa? Anti talikun, kamu tertolak. Kamu tertolak. Anti talikun thalathan. Sini tulis dah. Anti juga tak? Anti talikun salasan. Kalau nak kata anta boleh juga tu. Anta talikun salasan. Kamu tertolak 3. Sebab ia khitab kepada suami kan. Dia khitab kepada suami. Okay. Jadi isteri jawab apa? Anta talikun salasan. Mu tertolak 3. Jadi adakah termasuk daripada tafwid? Ni dibincangkan. Jadi ulama yang bincangkan ni keluar dengan natijah perkataan ini dikira tafwid juga. Anna minhu qaulahu, termasuk dalam tafwid perkataan suami kepada isteri, talliqini, mu tolaklah diri aku. Lepas tu isteri pun segera kata, aku tolak kamu 3. Patut dia kata aku tolak diri aku. Sekarang dia kata aku tolak kamu 3. Okey, sekarang ni berlaku tafwid lakinnahu kinayatun, tetapi tafwid tolak yang berlaku itu secara kinayah. Nampak tak? Secara kinayah. Apa maksud cara kinayah? Maknanya dia kena tengok dulu ada niat ke tak ada niat. Dia bukan jatuh terus, kena tengok dulu. Fa inna wat tafwidha ilaiha, jika suami meniatkan serah tafwid tolak kepada isteri, maka tuliqat, jawapannya baru tertolak. Kalau suami niat kata talliqini, mu tolaklah diri aku, sepatutnya tak boleh kata begitu, mu tolak dirimu sepatutnya. Mu tolak dirimu, apa nak tolak diri aku orang lelaki. Tapi perkataan talliqini tu dia ada makna, boleh jadi nak cerai juga. Maka kena tengok, tanya suami, apa maksud? Maksud nak serah hak tolak ke? Kalau dia maksud serah hak tolak, jadi. Maka terjadi. Okey. Kinayah. Okey, sekarang ni jadi berapa? Dia kata anta talikun, kamu tertolak. Kamu tertolak. Jadi berapa? Isteri kata anta talikun thalathan, kamu tertolak 3. Maka tengok kinayah juga pada pihak isteri. Pada pihak isteri kinayah juga. Okey.
Kalau dia memaksudkan dengan 3 itu bilangan sebenar, maka jatuh 3. Kalau tidak, maka jatuh 1 sahaja. Jatuh 1 saja. Sebab apa? Sebab asal lafaz dia tak boleh nak tolak suami. Mana boleh tolak suami? Dia tolak diri dia. Perempuan dia boleh, bila tafwid dia tolak diri dia, tiba-tiba dia nak tolak suami, tolak pula 3, maka berlaku kinayah. Jatuh kalau suami memang kosak tafwid. Tapi jatuh berapa? Tengok, kalau isteri meniatkan 3, jatuh 3 lah. Kalau tidak, maka jatuh 1. Okay? Habis. Wa illa, jika tidak, fala. Jika tidak apa? Jika tidak niat tafwid, suami tak ada niat tafwid pun, dia kata tolaklah kamu akan diri aku, tak ada niat nak suruh tolak. Mungkin dia nak apa ni? Kita kata dia nak lepas ada. Isteri dia minta ngak, dia kata mu tolaklah diri aku. Orang lelaki bijak. Orang lelaki bijak ngak main ngaji, hak puan tak main ngaji. Jadi dia pun pilih lafaz yang ada makna tolak dan ada makna bukan tolak. Maka dia kata taliki ni, mu tolaklah diri aku. Hak puan pula tak main ngaji. Tak tahulah masalah ni. Jadi dia pun tolak, tak jadi. Sebab apa tak jadi? Sebab suami tak ada niat nak serah. Suami tidak ada niat nak serah. Okey. Kadang nak suruh mendiamkan isteri, nak blebel sangat, banyak sangat, uguk-uguk, mu tolaklah diri aku. Patut dia kata mu tolak dirimu. Dia kata mu tolaklah diri aku. Maka tengok niat. Kalau ada niat jadi tafwid, kalau tak ada tak jadi. Wa illa fala. Ai wa illam yanwi tafwidha fala yaqa'u talaqu. Jika dia tidak niatkan tafwid, maka tak berlaku talak. Kemudian katanya wa kharaja bi taqyidi bi al mukallafati ghairuha li fasadi ibaratiha wa bi munajjazin al mu'allaku falau qala idza jaa ramadhanu fatalliki nafsaki lagha. Tidak masuk ke dalam batasan saya mukallaf, batasan saya mukallaf, iaitu isteri yang tidak mukallaf kerana kerasyidan pernyataan, kerana kefasidan pernyataan yang dikatanya, dan tidak termasuk dalam munajjas, iaitu perkataan yang muallak, digantung keterjadiannya. Maka bila suami mengatakan bila datang Ramadan maka tolaklah dirimu, adalah mulgha, tidak terpakai. Okey, sekarang ni dia awal-awal tadi pada masalah tafwid dia kata apa? Hendaklah tafwid tersebut hendaklah dilakukan, diberi hak kepada perempuan yang mukallaf. Kalau perempuan tak mukallaf, boleh tak ditolak diri sendiri? Jawapannya tak boleh. Sebab orang perempuan tak mukallaf, dia nak urus diri, nak buat muamalah, tak boleh dah. Apatah lagi nak berkait dengan nikah cerai ni. Yang seterusnya, dia kata mestilah tafwid itu jangan dikait dengan sesuatu. Kalau dikaitkan dengan masa atau satu perkara, maka tidak sah tafwid tersebut. Penyerahan tolak tak jadi. Kata dia, wa kharaja bi taqyidi bil mukallafati ghairuha, fa'il bagi kharaja. Keluar dengan qaid aku bil mukallaf pada awal. Qala laha az-zaw, law qala laha ay az-zawjati al-mukallafati tu. Disebut mukallaf kan? Keluar tu ghairuha, selain mukallaf. Li fasadi ibaratiha, kerana fasadnya ibarat. Ayat perempuan yang tak mukallaf tak dipakai. Wa bi munajjazin, dan keluar dengan lafaz munajjaz. Dia kata lah tadi kan munajjazan kan? Keluar itu al-muallaq, penyerahan yang dikaitkan, yang dita'liq dengan sesuatu. Tafri', maka tafri' atas atas apa nama ni, munajjaz tadi. Falau qala, kalau suami kata idza jaa ramadhanu, kalaulah
datang bulan Ramadan, fatalliqi nafsaki, maka kamu tolaklah diri kamu. Bila masuk Ramadan ni, mu tolaklah dirimu. Apa tak? Masuk Ramadan, mu tolak dirimu. Boleh tak? Jawapannya larat. Tak jadi. Tak jadi. Okey. Kenapa tak jadi? Kerana tafwid ini, dia itu dalam sifat dia, tausih dia itu dia panggil tamlik, pemilikan. Serah tolak, apa maksud serah tolak? Memberi milik tolak. Serah hak tolak. Tamliku, tafwidut tolak maksudnya tamlik, memberi milik tolak. Okey, kalau beri milik, boleh tak kita tangguh? Dalam akad jual beli. Kita akad jual beli. Saya jual lah motosikal ni kepada awak dengan harga 2,000. Saya jual motosikal ni kepada awak dengan harga 2,000. Sah lah tak? Saya jual lah motosikal ni dengan harga 2,000 minggu depan. Minggu depan. Atau bila masuk minggu depan. Ataupun kalau menang bola. Boleh tak? Jawabnya tak sah. Jual beli tak sah. Sebab dia taklik dengan masa dengan syarat. Tak boleh. Kalau pemilikan tamlik ini mesti langsung. Nak jual-jual lah. Dah. Nak tunggu minggu depan, tak usah jual lagi. Tunggu minggu depan. Apa tak? Tunggu tengok bola menang kalah. Baru jual. Jadi bila akad, dia tak boleh. Akad pemilikan tak boleh taklik. Sama ni kalau dalam masalah tafwid, kita kata tafwid, ulama' mentakyifkan, mengkategorikan tafwid tolak ni bentuk pemilikan, tamlik. Bila tamlik, kalau kita kait dengan masa atau suatu syarat, jadi tak sah. Sebab tu kalau suami kata, kalau mari bulan Ramadan, kamu tolaklah diri kamu, jawapannya sia-sia, tak ada benda. Mari bulan Ramadan ni tolak pun tak jatuh. Nampak tak? Perempuan tu mari bulan Ramadan, tolak diri pun tak jatuh. Sebab apa? Lafaz itu lara, tak pakai. Nampak? Kita ingat macam jadi, tu tak boleh ni. Sebab tu kena belajar fiqh ni. Dia ada kaedah, dia ada asas. Bukan ikut fikiran kita je. Bukan ikut fikiran. Kita fikir apa masalahnya, tolak je lah. Di lafaz gitu. Tapi lafaz tu tidak kena. Makna bagi kalimah tu dia ada menunjuk makna. Kemudian dia bentuk akad. Dia bentuk perbuatan mukallaf. Maka perbuatan mukallaf terlingkung duduk bawah hukum hakam syarak. Okey. Habis. Dia kata lara. Habis. Wa idza qulna innahu tamlikun. Dan apabila kita katakan bahawa dia itu tamlik, dan apabila wa idza qulna innahu tamlikun fayushtaratu liwuqu'i talaqil mufawwadi ilaiha tatliquha walau bikinayatin fawran bi alla yatakhallala fasilun baina tafwidhihi wa iqa'ihi wa iqa'iha. Dan bila kita katakan di atas tadi sebagai pemilikan tolak, maka untuk jatuhnya tolak yang diserahkan ke tangan isteri, disyaratkan hendaknya pentolakan sekalipun kinayah yang dilakukan oleh isteri itu dengan seketika, dalam erti antara penyerahan sang suami dengan pentolakan yang dilakukan isteri tidak tersela-selai dengan sesuatu pemisah. Ni kau kena tahu ni. Tengok. Dia kata sekarang ni suami serah tolak kepada isteri. Dia kata serah tolak kepada isteri. Wahai isteriku yang ku sayangi, kekanda serahkan hak tolak kekanda kepada isteri, kepada adinda. Jadi apa dia nak buat? Tengok, wa idza qulna innahum tamlik. Kalau kita katakan, kalau tafwid ini kita ambil pandangan tamlik dan itulah kemuktamadnya, maka yushtaratu, disyaratkan liwuqu'i talaqil mufawwadi ilaiha, disyaratkan untuk jatuh tolak yang ditafwidkan kepadanya, diserah padanya. Apa syaratnya?
tatliquha, ialah isteri mentolakkan walau bikinayah, walaupun tolak dengan lafaz kinayah, tatliquha fauran, hendaklah ditolakkan segera. Ditolakkan segera. Okey. Makna bila jatuh tolak tu kena jawab segera, kena akad segera tu, sebab dia pemilikan. Dia macam pemilikan ni, maka akad jual beli lah. Kalau tak ada jawab, jadi tak jual beli? Tak jadi. Saya jual kepada awak motor ni harga 2,000, kawan tu tak balas, tak sambung, beri duit pun tidak, akad pun tidak, dah jadi tak jual beli? Tak jadi. Ada ijab tak ada kabul, ada ijab tak ada kabul. Sekarang ni suami serah tolak kepada isteri. Aku serah tolaklah dirimu kalau mu nak. Suami, isteri senyap tak terjawab, diam 1000 bahasa, sama tak? Lepas tu esok dia jawab, tak jadi dah, habis dah. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kita anggap dia sebagai tamlik, macam akad pemilikan. Sekarang ni bila dak ijab ada, kabul tak ada lagi, tak jadi. Apa Maka perlu dia tatliquha fauran, segera. Apa bayan? Surah macam mana tu? Taswir dia bi alla yatakhallala. Taswir dia bi alla yatakhallala fasilun, dengan bahawa tidak dicelahi oleh perceraian, baina tafwidhihi wa iqaiha, antara penyerahan suami dan menjatuhkan oleh isteri. Antara suami serah dengan isteri jatuh diri dia tu, isteri jatuhkan tolak, jangan cerai lama. Jangan ada perceraian yang lama. Kalau tidak, sia-sia. Suami dia beri dah tolak. Mu nak tolak dirimu kalau nak. Ni juga makna kalau isteri tu sabar sikit lah. Dia sabar sikit, dia tak jawab lagi ke, dia pendang dulu lama baru jawab tak. Makna kalau dia jawab mari Tok Qadi tak jatuh lagi lah. Kalau Tok Qadi tu faham hukum, reti, dia tidak akan menjatuhkan lagi tolak. Makna selamat lagi. Nampak tak? Kadang-kadang orang lelaki ni mari angin, mari tu dia pun beri. Mu nak tolak dirimu, tolak. Jadi ketika tu jangan pergi sambuk. Kalau pergi sambuk, mana seperti curah minyak atas api ya. Apa tak? Jatuh lalu. Tapi orang puan tu tak jawab. Lama sikit ke? Tak. Dia baru jawab. Jawapannya tak jadi. Sebab apa? Sebab disyaratkan tamlik tolak ni mesti segera. Antara penyerahan dan isteri tadi menjatuhkan tolak pada diri dia. Okey. Naam. Ini istidrak. Lau qala laha talliqi nafsaki faqalat kaifa yakunu tatliqu nafsi thumma qalat talaqtu waqa'a li'annahu faslun yasir. Memang jikalau suami mengatakan kepada isteri, tolaklah dirimu, lalu isteri mengatakan, bagaimana bisa mentolak diriku sendiri? Kemudian berkata lagi, saya mentolak, maka tolak bisa jatuh kerana pemisahan hanya sedikit. Okay, sekarang ni kita kata jangan ada perceraian antara serah suami dan juga tolak isteri. Jangan ada perceraian. Okey. Istidrak. Naam, betul, namun, dengan makna namun lah, tetapi. Lau qala, kalau suami kata talliqi nafsaki, tolaklah diri kamu. Suami serah. Faqalat, lalu isteri jawab, kaifa yakunu tatliqu nafsi? Isteri tanya, macam mana saya nak tolak diri saya? Isteri tanya sepatah tu, macam mana saya nak tolak diri saya? Dia tanya suami. Kemudian isteri bawa khabar, talaqtu, aku tolaklah, aku jatuhkan tolak. Maka perceraian ini dihukumnya tidak memisahkan. Jawabnya waqa'a, jatuh tolak juga, li'annahu faslun yasirun, kerana dia perceraian yang sedikit. Jadi kaedah dia gini, perceraian tu jangan panjang, jangan banyak. Okey. Dia kalau perceraian dengan sesuatu yang tak berkait dengan tolak, tapi sesuatu luaran, hak tu sikit pun akan putus. Benda hak luaran tak berkait. Tak.
Contoh apa? Tolaklah dirimu kalau nak. Dah anak kita kau ni lagi bang. Dia tanya gitu. Tak ada kait dengan tolak tu. Dengan lafaz tolak, nak tolak tak ada kait. Dah anak kita, dah kat gimu ayah tahu kau ni. Tu dah jadi putus lalu. Walaupun pendek je. Sebab ia tak berkait dengan tu. Okay. Kalau yang berkait dengan tolak tu sendiri macam tadi, soalan tadi berkait tu. Ditanya, macam mana aku nak tolak diri aku? Soalan tu berkait. Kalau dia sikit, tak putus. Maknanya boleh dia jawab dan sah. Kalau dia panjang, maka dia akan memutuskan antara tafwid dan juga jatuh tolak tadi. Habis. Nampak? Salah ni detail ni. Ni lepas ni boleh jadi tok qadi Melaka ni. Tak payah tanya ke mahkamah dah. Tanya orang kek besar je. Apa dia kata? Bi talaqtu nafsi au talaqtu faqat la bi qabiltu. Ni bi ni kembali balik. Pentolakan isteri atas dirinya sendiri itu dengan saya mentolak diriku sendiri atau saya mentolak begitu sahaja tidak sah dengan saya terima. Okey, sekarang ni apa jawapannya? B. Mana? B ni harah jar muta'alliqun bi tatliquha fayushtaratu tatliquha fauran bi dengan lafaz. Ni sekarang ni dia cerita sirah. Apakah sirah lafaz yang mana isteri boleh sambut penyerahan tolak tadi. Suami serah tolak pada isteri. Macam mana isteri nak sambut, nak terima? Jadi dengan bi talaqtu, aku tolaklah nafsi, diri aku. Aku tolaklah diriku, jatuhlah. Ataupun talaqtu faqat, aku tolaklah. Jangan baca talaqtu faqat tu. Faqat tu nak khabar talaqtu saja, tak kata aku tolak diriku. Dia kata talaqtu saja, aku tolak. Suami kata mu tolaklah dirimu. Dia kata aku tolak, jatuh. Walaupun tak sebut aku tolak diriku. Tak sebut diriku, nafsi tu jatuh juga. La biqabiltu, tak boleh jawab. Mu tolaklah dirimu, saya terima. Tak boleh jawab itu, saya terima. Ni benda ni jual beli, bukan terima nikah tak? Dia kena jawab dengan kena. Tolaklah diri kamu, dia jawab saya terima. Tak jadi. Tak jadi dengan qabil tu. Okey, habis. Kemudian kata pengarang, wa qala ba'dhum ka mukhtasir rawdati la yushtaratul fawru fi mata syi'ti fatutalliqu mata sya'at wa jazama bihi sahibat tanbihi wal kifayati. Okey. Sebahagian para ulama, sebagaimana pula peringkas kitab Ar-Rawdah berkata, adalah tidak disyaratkan pentolakan dilakukan dengan seketika, buat selalu tak syarat. Pada ucapan suami, kapan saja engkau bermaksud. Kapan mana, bila saja kau nak. Maka isteri bisa menjatuhkan tolak kapan saja ia mahu, bila saja dia nak. Pengarang At-Tanbih dan pengarang Al-Kifayah memantabi menyokong pendapat ini. Okey, sekarang ni isu tadi kita khabar dah. Kalau serah kena terima terus, tak boleh tangguh. Dia buat datang pandangan. Ada yang pandangan sebahagian ulama kata kalau suami letak perkataan bila kamu nak, mu tolaklah diri kamu bila kamu nak. Bila masa mu nak, mu tolak. Apa hukumnya? Okey. Wa qala ba'dhum, kata sebahagian mereka, ka mukhtasiri. Ada ya tak? Mukhtasi rai ri. Tu ada ni. Ada ya. Ka mukhtasiri ar-rawdati ra bagi bawah. Tak ada bagi. Mukhtasiri rawdati. Berkata sebahagian ulama, seperti mana
mukhtasiri raudhati. Siapa? Orang yang mengikhtisarkan raudhah, yang meringkaskan kitab raudhah. Raudhah Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah, dia membuat kitab namanya Raudhatut Talibin. Raudhatut Talibin. Raudhatut Talibin ni ialah dia ringkaskan daripada kitab Al-Aziz atau Fathul Aziz daripada karangan Imam Rafi'i, yang diringkaskan daripada kitab Al-Wajiz karangan Imam Al-Ghazali, yang Imam Ghazali ringkaskan daripada Al-Wasit karangan dia, yang diringkaskan daripada kitab Al-Basit karangan dia juga. Jadi susunannya gitu. Raudhatut Talibin ni ulama ada datang sebahagian ulama diringkaskan pula kitab karangan Imam Nawawi Raudhah ni menjadi Raudhut Talib, iaitu Ibnu Muqri. Ibnu Muqri dia ringkaskan kitab Raudhah menjadi Raudhut Talib, dan diringkaskan juga oleh Al-Muzajjad Al-Yamani kepada kitab Al-Ubab. Al-Ubab ni ringkasan kepada Raudhah juga. Al-Ubab. Jadi kata pengarang kita, sebahagian ulama seperti mereka ulama yang mengikhtisarkan kitab Raudhah, dia kata apa? La yushtaratul fawru fi mata syi'ti. Mata syi'ti ya. Sini tulis benda. Mata syi'ti. Mata syi'ti, bila kamu nak. Tolaklah diri kamu bila kamu nak. Dia orang mari perkataan bila mana kamu nak. Maknanya ikutlah bila-bila masa pun. Jadi sebahagian ulama dia kata, kalau orang suami tu dia sebut tolaklah diri kamu bila mana kamu nak, tak syarat segera. Maknanya esok boleh, lusa boleh, lama pun boleh, selagi mana dia tak tarik. Nampak tak? Lagi mana dia tarik. Ni boleh tarik tak ni? Tafwid boleh tarik. Tafwid tolak dia boleh tarik sebab dia pemilikan. Jadi pemilikan ni sebelum berlaku qabul boleh tarik tak? Saya nak jual motor ni ke awak dengan harga 2,000. Tak jawab lagi. Dah apa tak jadi nak batal. Boleh tak? Boleh batal. Yang tak boleh nak tarik lagi, taklik tak boleh nak tarik. Hak ni serah ni, kerana serah tu tamlik, pemilikan, maka selagi mana tak ada qabul, tak ada sambut boleh batal. Boleh tarik balik. Okey, sekarang ni dalam masalah ini, kalau suami kata bila mana kamu nak, kamu tolaklah diri kamu. Jadi sebahagian ulama, antaranya ialah ulama yang mengikhtisarkan, meringkaskan Raudhah, Ibnu Muqri ataupun Syekh Al-Muzajjad, dia tidak mensyaratkan segera pada masalah mata syi'ti. Fatutallaku mata sya'at, maka perempuan itu jadi tertolak bila mana dia nak, ikut dia. Lama dah rasa bosan. Bosan dah. Duk main perangai dak berubah. Tegar dak jadi apa, sakit boleh tiap-tiap hari, dia pun tolak diri dia. Jatuh tak? Jatuh. Walaupun dia serah, suami serah tu lama dah. Bila sebut bila masa kamu nak. Mata sya'at. Okey. Wajazama bihi, dan menyokong dengan pandangan ini, menjazamkan pandangan ini sahiba at-tanbih wal kifayah. Pemilik kitab at-tanbih. At-tanbih ni Imam Syirazi. Tanbih Imam Syirazi. Imam Syirazi dalam mazhab dia buat dua kitab yang barakah. Pertama ni Muhadzab. Yang kedua ialah Tanbih. Kitab Tanbih. Dan maklum Imam Syirazi ni karangan dia barakah. Ulama-ulama dulu ulang karangan dia berpuluh-puluh kali baca. Dan ada sebahagian mereka hafal Tanbih dan juga Muhadzab ni. Jadi sahibat Tanbih iaitu Imam Syirazi juga sokong, kalau guna mata bila mana, makna ikut masa. Wal kifayah, dan juga kifayah. Kifayah ni syarah pada Tanbih. Kifayatun Nabih, syarah Tanbih. Kifayatun Nabih karangan Ibnu Rifa'ah.
Dia mensyarahkan kepada Tanbih Imam Syirazi, Kifayatun Nabih. Jadi Imam Ibn Rif'ah dan juga Imam Asy-Syirazi ni menyokong pandangan ini. Lakin al-mu'tamadu kama qala syaikhuna annahu yushtaratul fawriyatu wa in ata binahwi mata. Tetapi pendapat yang muktamad menurut yang dikatakan guru kita adalah bahawa disyaratkan adanya dengan seketika, sekalipun suami mengatakan kapan sahaja. Tetapi tengok, jadi pengarang buat datang juga pandangan kedua. Pandangan kedua, tapi dia kembali balik. Hak muktamadnya macam mana? Lakin al-mu'tamadu, pandangan muktamad kama qala syaikhuna, sebagaimana berkata guru kami. Jadi bila Ibn Hajar tarjih hak ni dah, mutaakhirin tarjih Ibn Hajar ni kira kuatlah. Ulama-ulama terutamanya di bahagian kita, bahagian Yaman, dan juga di apa ni, ulama-ulama di tanah Hijaz, dan ulama di bahagian kita ni banyak ambil pandangan Ibn Hajar. Ibn Hajar kata apa? Disyaratkan segera juga walaupun suami wa in ata binahwi mata, buat mari perkataan mata sekalipun disyaratkan mesti kena jawab segera. Sebab apa? Sebab dia tamlik. Bila tamlik, mesti penyerahan tersebut diterima segera. Wa yajuzu lahu ruju'un qabla tatliqiha kasairil 'uqud. Suami diperbolehkan menarik kembali penyerahan talak ke tangan isteri sendiri sebelum isteri melakukan pertolakan sebagaimana pada akad-akad yang lain. Sebagaimana kita sebut tadi, kerana tafwid talak ialah serah. Serah ni makna tamlik, pemilikan, macam akad. Bila begitu, yajuzu lahu ruju'u, boleh bagi suami tarik balik qabla tatliqiha, sebelum isteri tolak. Suami kata mu tolak dah dirimu. Dekat-dekat isteri nak tolak, aku tarik balik. Isteri nak tolak je, aku tarik balik. Suami tarik balik, tak jadi. Tak jadi. Jadi tak jadi. Sebab apa? Sebab dia tak serah. Macam mana kita nak jual ke orang sebelum beli kita tak jadi nak buat apa? Tak jadi jual. Jadi tak? Jual beli tak jadilah. Sebab kita tarik balik. Kasairil uqudi, sebagaimana akad-akad hak lain samalah keadaannya, maka boleh tarik balik. Okey. Kemudian faedah ini bercerita bab ta'liq pula. Ni ta'liq ni banyak berlakulah. Ahkam nak akad nikah ni kena ta'liq lah ni kan. Kena ta'liq. Faedatun, insya-Allah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.